Burn out. Okay, sekarang saya rasa burn out. Senanglah saya share sebab saya selalu mengalami burn out ni. Mentally ni, secara mentalnya saya bagi tahu kata, kalau untuk saya tu, saya dulukan disiplin. Kerana kita dah biasa disiplin, dan disiplin tak boleh bentuk sekejap. Saya tak pasti adik yang tanya ni ke abang yang tanya, ataupun rakan sebaya. Disiplin dibentuk daripada masa kita muda. Berarti hinggalah saya rasa hairan bila orang selalu bertanya macam mana saya kerja 6 hari seminggu, in and out, petang dan malam, stream. Dia bukan bersangkut dengan tenaga, dan dia bukan bersangkut dengan kebolehan. Dia bersangkut dengan disiplin. Makali kerana saya datang daripada background, saya tak terikat dengan perkataan 95, saya tak ada istilah waktu pejabat. Kerana dulu saya bermula sebagai wartawan di bilik berita ni, kita bekerja base kepada deadline. Dan kita telah dilatih untuk bekerja dengan melihat kepentingan kita dalam konteks orang lain. Ini penting motivasi dia, kerana pekerjaan tu sendiri telah motivate macam tu. Berarti kalau saya kena kerja lebih masa, saya kena kerja lebih apa, saya tahu bahawa berita adalah penting untuk kita sampaikan kepada kalau waktu saya di media cetak, kepada pembaca akhbar, waktu saya bekerja di TV, adalah untuk membolehkan kita berfungsi secara prominent untuk menjadi lebih awal daripada saluran yang lain. Waktu tu compete menjadi yang lebih pantas ada, tapi dengan disiplin. Dia mestilah pantas, tepat dan benar. Berarti pantas dari segi penyiaran beritanya, tepat dari segi faktanya, dan fakta tu kena cek benar. Itu kita balik kepada tabayun. Kalau lah tuan-tuan tanya tentang burn out, ada setengah burn out dia berasaskan emosi, bodinya tak letih, tapi emosinya letih, mentalnya letih. Saya nak gambarkan susah sebab dalam masyarakat Melayu, terutama majoriti orang yang bekerja, pattern bekerja yang kita sebut kata service to society ataupun service to public ataupun service to the nation, dia adalah perkataan yang tak dinamik untuk banyak kerjaya. Sebab secara mentalitinya kita masuk kerja, kita akan cakap tentang working hours, masa bekerja. Kecuali sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang ada latar belakang tentera dan orang yang ada latar belakang polis, mereka punya disiplin yang sangat tinggi sebab keselamatan negara, kedaulatan negara. Mereka telah dilatih di peringkat mereka bekerja dalam pasukan uniform adalah tanggungjawab mereka, terutama askar yang jadi pada generasi 70s, 80s, di mana kalau mereka bekerja dengan berkata berapalah sen gaji kami. Tentera dulu kan gajinya kecil, polis kan gajinya kecil. Lepas tu mereka bekerja bukan dengan tenaga, berarti nyawa, kerana menjaga sepadan, terutama dalam tahun op bambu, tahun-tahun keselamatan negara melalui proses yang sangat dahsyat dari segi ketegangan dengan komunis. Berarti kerana mereka telah dilatih untuk motivasi. Sebab tu saya beritahu kepada tuan, burn out kemungkinan besar bukan burn out kerja. Emotionally tuan-tuan tertekan. Saya melalui proses burn out. Saya burn out sekarang. Sebab tu saya tahu kata, saya bercakap saya ada sesak nafas. Saya bercakap dan kadang-kadang saya tak berniaga dah. 3 stream lah saya tak berniaga. Bukan kerana masalah isu membeli. Masalah saya hanya ada tenaga untuk operatorial. Saya tak ada tenaga lagi untuk berniaga, mengulang sebut benda yang sama. Dan oleh kerana perniagaan ni saya menyebut barang yang sama, berarti dia tak motivate saya. Jadi saya, kalau operatorial, saya ada freedom bercakap dengan tuan-tuan dan saya rasa saya berfungsi kerana saya menyampaikan benda yang tuan-tuan nak tahu, ataupun saya jawab soalan ni, tuan-tuan rasa benda ni relevan. Maka dia lebih memberikan saya motivasi. Jadi burn out ni tak ada. Tadi pun saya dah excited, 8.32 saya dah keluar. Saya tonton berita lepas solat maghrib tu, saya dah keluar tunggu standby untuk ni. Cuma kita terlewat 2 atau 3 minit tadi adalah kerana saya salah pasang mic. Berarti saya beritahu pada tuan-tuan, orang yang mudah burn out ni, saya tanya, di mana sumber kebahagiaan anda? Ini penting, saya bercakap kata di mana sumber kebahagiaan anda. Sebab mentally ni, dia keletihan mental, dia tak tahulah. Kalau betul-betul fishing, saya tak anggap dia sebagai melepaskan keletihan mental. Saya anggap sebagai social improvement. Saya nak pergi jumpa orang, berbual, dan saya akan mancing. Tapi saya fikir kata berada dekat dengan isteri adalah salah satu proses yang paling penting dari segi rawatan emosi. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu kepada orang yang burn out ni, majoriti yang saya nampak adalah kerana satu piawai dulu kedudukan disiplin.
Ada orang dia rasa dia kerja 8 jam dah besar sangat lah perjuangan dalam hidup dia. Ada orang kata dia dah kerja 6 hari, dia dah besar. 7 hari, ada orang kata dia kena kerja sampai malam, dia dah rasa besar sangat. Selalunya burn out, dia bermula daripada bagaimana kita tertipu oleh standard yang telah diletakkan oleh mindset kita. Berarti kadang-kadang padang permainan burn out ni dia cakap dia berbeza. Saya tak boleh bercakap burn out saya dengan burn out orang lain. Kerana mungkin skala yang kita letakkan dalam mindset berbeza. Kerana burn out bukan stamina badan. Dia bukan stamina badan, dia adalah stamina mental. Bila kita rasa low, kita rasa motivation kita tak begitu tinggi, kita rasa bahawa apa yang kita capai mungkin tak begitu besar, maka kita mempunyai standard untuk cepat rasa burn out. Saya dulu ada satu masalah yang besar bila saya pergi ke management. Waktu saya duduk dalam newsroom, senang saya bekerja dengan community newsman yang hari pada masa mereka datang nak jadi wartawan, mereka dah tahu dah jenis kerja yang mereka ada. Berarti kalau dia balik pukul 3 petang, dia pukul 9 pagi ni. Okey, dia balik daripada kerja pukul 3 petang. News dia akan jadi top. Saya kata ni news paling besar hari ni. Maka dapatkan komen tambahan. Berarti berita tu tak boleh berdiri sendiri. Sebagai contohnya hari ni, katalah kita bagi tahu kata pihak polis di Johor menangkap 4 orang mak rempit yang memukul anggota polis. Kan cerita tu kan besar. Kalau saya balik, saya fikir kata hari ni news tak ada apa sangat. Kalau saya carry news politik pun orang awam dah rasa bosan. Maka saya nak naikkan news. Apakah telah menunjukkan sampai satu tahap mak rempit kita sekarang ni, polis beruniform pun dia pukul. Kalau kita rujuk pada berita yang besar di Kulai, Johor hari ni. Berarti saya akan beritahu kepada wartawan tu. Selain daripada statement ketua polis mengenai tangkapan ni, cepat-cepat dapatkan statement daripada NGO. Dapatkan statement daripada Jabatan Kepentingan Masyarakat, dapatkan statement daripada pandangan-pandangan pakar kriminologi di Malaysia. Berarti dia balik, dia siapkan story tu. Berita nak siap pukul 8. Pukul 3 dia dah kena ketuk story main tu supaya saya dapat tengok story utama, visual yang boleh diedit, dan dia kena buat story follow up sebab wartawan lain tak boleh bantu. Jadi dia pun kena sampailah pukul 7.30 malam. Kerana berita dia nak jadi lead. Dalam tradisi kami di bilik berita, wartawan sejati tidak akan pulang bekerja kecuali selepas beritanya disiarkan. Dia tunggu dan tengok berita dia disiarkan. Dia masuk 9 pagi ke, dia masuk 10 pagi ke, dia punya assignment 6 pagi tadi ke. Kalau 6 pagi senang sebab dia tengok berita dia siap pukul 1, okey dia tanya saya, ada tak berita malam ni yang baru untuk dia buat. Jadi deadline tu telah melatih kita orang untuk tidak berfikir berapa jam kami bekerja. Jadi kadang-kadang saya nak bagi gambaran, tapi saya lebih suka orang train. Macam saya bagi tahu, tanpa motivasi, kayu basikal KL pergi Kampung Selamat tu nampak tak rasional. Tapi saya terkejut sebab hari ni Selamat dah sampai Air Hitam. Saya tanya Noor daripada Felda layang-layang dia nak patah balik KL ni. Dia dah sampai. Noor kata 50 km. Berarti untuk satu kayuhan siang ni saja Selamat dah buat 50 km. Jadi bila dia voice call dengan dia call saya tadi, dia bagi tahu kata dia nak sambung tak boleh pasal hujan lebat. Berarti dia masih ada tenaga. Dia aim dia nanti dia nak berhenti pukul 11 malam ni. Jadi dia rasa masa dia terbuang kerana beberapa jam ni dia tak boleh kayuh sebab hujan. Saya kata jangan kayuh hujan, bahaya mat. Kereta tak nampak engkau, 2 kali gelap. Dia kata ada lampu, saya kata jangan kayuh, duduk situ minum. Sembang dengan orang situ. Kau kan banyak peminat. Jadi Selamat pun letak satu standard dia pula dalam bidang dia punya minat dia terhadap basikal dan bagaimana dia menikmati perjalanan dia. Untuk kita tak masuk akal, tapi Selamat ni bila dia kayuh, dia tengok pokok, dia feel angin, dia nikmati. Sebab tu dia cakap dekat saya patah balik ni 17 hari. Oh, saya kata jenuh mat. Kalau kau patah balik 17 hari bila kau tak sampai? Dia 7 dengan 17 tu dia tak berapa faham. Saya tanya Noor kira betul-betul berapa? Noor kata kalau dia slow and steady mungkinlah 5 hari lah. Pasal kayuhan balik dia, tenaga dia tak mungkin banyak macam kayuhan pulang kan nak balik KL. Kerana dia daripada dulu walaupun dia dapat basikal, dia basikal pertama dia ada ni. Tuan-tuan jangan salah faham, dia ada basikal pertama 2017, Amal bagi dekat dia. Sebelum tu Selamat ni bergerak dalam Kuala Lumpur pakai beg trolley. Dia kutip tin, dia kutip plastik tu Selamat. Dia pakai beg trolley tu yang dia selalu kutip di Petaling Street. Kan beg-beg reject Petaling Street tu. Plastik jual beg pirate banyak. Jadi bila beg-beg tu reject, zip dia rosak ke apa, orang akan buang dalam tong sampah. Jadi dia sentiasa pergi cari, dapat lagi beg besar, dia tukar. Beg dia sebab dia isi. Dan tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, dia seret daripada mana? Setiap hari daily rutin dia seret beg tu, kita ambil daily rutin daripada sebelah petang lah. Dia akan tidur dan sebelah petang dia datang CM dulu. Dia datang CM cari kawan-kawan. Kemudian dia lepak, sembang, dia minum, dia makan.
Lepas tu pukul 7 malam, dia akan seret beg dia tu daripada Central Market pergi ke Jalan Bulan di Bukit Bintang. Saya tak tahu berapa tu, 5 km tu. Central Market pergi ke Jalan Bulan, Jalan Alor, 5 km. Pakai tangan. Itu daripada tahun 2005-2006 tu. Kemudian dia pergi ke Bukit Bintang. Kita ambil jadual. Malam Bukit Bintang dia akan kutip plastik. Pasal situ tempat buangan plastik yang paling banyak. Dan dia ada saingan. Sebab kalau masuk waktu jogging 5 pagi, dia kata, nanti asuh-asuh ni, dia kata marah. Dia orang ni senaman, lepas tu ambil aku punya tin. Kan dia orang tua-tua kan, lalu kan, dia akan ambil tin. Jadi Selamat ni, dia 3 pagi dia kena dah mula pergi. Pasal Bukit Bintang, dia tidur sekejap pukul 3 pagi. Jadi masa tu baru Selamat boleh tengok tin dan plastik yang orang buang. Jadi dia ada jadual. 3 pagi dia kena dulu. Kalau dia lambat nanti, orang yang keluar jogging tu akan ambil dia punya tin dulu. Dia ambil, dia kumpul. Dia pijak. Saya nak cerita pun tadi pasal kita pijak sekali je tuan-tuan. Dia kaki tak kuat, dia kena pijak 3 kali baru tin tu kemik. Kita nak beli hammer, dia tak mau. Dia kata nanti polis kata dia nak bergaduh. Kita kata, mak aku beli satu hammer budak tu, man. Yang budak-budak main tu, ketuk bunyi pin tu. Tin tu kemik juga. Aku tahu aku beli hammer hakim. Dia tak nak. Dia masih pijak. Kerana kesian tengok 3 kali baru rapat. Ni saya nak cerita motivasi. Tapi Selamat ni dia terbayang. Pasal besok kalau lori tu masuk, dia dah ada dalam tangan dia RM4. Satu malam tu dia kutip plastik dan dia kutip dia punya tin tu. Dia tak boleh jual pagi tu besok tuan-tuan. Dia kena jual besok pula. Habis pukul 3 pagi dia kutip-kutip, pukul 4 pagi dia kutip-kutip, dia pergi tidur. Dia pergi tidur, dia bangun. Bila bangun rutin petang dia tu, dia punya, bukan dia punya tak cerdik lah. Dia nak letak mana barang tu kan. Dia daripada Bukit Bintang tu, dia seret tu. Segala kutipan plastik dia, segala kutipan tin dia tu, dia letak dalam beg besar, troli yang orang duk pakai pergi airport tu. Lagi besar, lagi hebat percutian tu, dia tarik tu. Datang ke CM. Datang ke CM, dia cari sponsor. Siapa boleh sponsor dia minum, boleh apa. Dia patah, kalau lah pukul 7 tu dia patah balik. Pukul 9 baru dia jual pasal lori yang membeli tin tu masuk pukul 9 dan pukul 10 malam. Untuk dapat RM4. Kerja harian dia waktu tu, gaji tetap tin dan plastik tu RM4. Yang mana saya selalu fikir, kata, kau kutip ni penat ni, Mat. Kau dapat RM4. Apa kau makan? Dia kata boleh lah. Untuk dia RM4 tu apalah yang dia aturkan. Sebab tu sampai sekarang tuan-tuan. Sebelum dia saya cerita dulu habiskan tu bab tu. Kemudian dia part time. Bila part time, Amal baru saja masuk menyanyi di Bukit Bintang. Itu dia selalu bangga tu. Amal menyanyi tak ada orang, dia menyanyi ada orang. Pasal Amal masa tu, Amal ni malam masuk Bukit Bintang, menyanyi tepi-tepi tembok, tepi-tepi dinding je. Tak berani lagi pergi tempat utama sebab dia new kid on the block. Selamat orang lama. Jadi bila Amal menyanyi celah-celah, kan Bukit Bintang masa tu tengah buat balik kan. Plaza Sungai Wang tu tengah buat balik. Adalah lorong sempit. Yang Amal nyanyi tepi tu dengan rambut afro dia, spek dia menyanyi. Jadi bila dia kenal Selamat bawa dia ke mainstream. Bawa dia ke mainstream, kau nyanyi sini ni. Itu yang Selamat kata tu, Amal menyanyi ada 3 orang tengok. Mana ada orang boleh tengok, orang lintas je. Bila Selamat bawa dia pergi tempat yang lebih lapang. Sebab dia dah lama dekat Bukit Bintang. Siapa berani usik dia. Jadi lama-lama, dia baik dengan Amal. Dan Amal bawa balik dia ke rumah. Sebab tu video yang saudara tengok viral tu, bukannya video maki. Orang yang dia bergaduh tu adalah orang yang selalu bagi dia makan. Cuma hari tu, kata Amal, cerita sebenarnya hari tu Selamat kena tipu. Dia dah kena sidai lah. Ada orang kata nak bagi dia duit RM10, orang tu tak datang, Selamat balik. Masa tu Amal dah bagi basikal. Amal dah bagi basikal Selamat kayu balik. Dengan dengan rasa marah sebab kena sidai RM10 ni. Si Selamat ni marah lah, mood tak bagus. Jadi Amal punya kakak ni pergi bergurau dengan Selamat ni. Itu yang dia meletup tantrum tu. Jadi video tu dia rakamkan oleh seorang kawan dengan nak share dalam grup. Selamat buat hal. Tak sangka 2 bulan selepas tu video tu terkeluar daripada grup WhatsApp tu. Menjadikan video tu viral. Saya cerita bila dia baik dengan Amal kesian kat dia sebab dia naik train dengan beg dia. Dia tak ada rasa bersalah pasal tin dia apa semua tu. Jadi Amal rasa susah juga dia nak datang. Pasal dia daripada Bukit Bintang, dia 2-3 hari sekali dia akan pergi tumpang mandi. Sebab kalau dia betul-betul dia bayar bilik mandi dekat bilik hotel dekat Bukit Bintang, dia kena bayar RM2. RM2 dia dapat seketul je sabun. Dia kena mandi, keluar. Dia tak dapat bilik. Jadi dia bayar bilik upah mandi tu, bilik air untuk mandi RM2. Jadi Amal kesian kat dia. Amal kata, abang ambil lah basikal ni, kau boleh naik basikal lah. Itu dia start dapat basikal. 2017. Barulah tahun bermula dia kayuh basikal. Selama tu tuan-tuan dia jinjing tu je.
Itu saya cerita kalau siapa kenal Selamat. Tak ada siapa boleh saingi bagaimana dia motivasi diri dia. Tapi Selamat ni dia tak mau mengemis. Jadi kalau kita tanya waktu tu, nak kau kerja apa sekarang? Ya, aku ambil tin ni, aku jual. Sebab dia nak dia dilihat bekerjaya. Walaupun kadang-kadang saya fikir macam tak munasabah RM4 ni. Tapi dia motivate diri dia, dia berkerjaya. Waktu tu, oleh kerana Basking dah sangat kompeten. Dan dia pun ada masalah keletihan lah. Dia tak boleh nak menyanyi 1 jam macam dulu. Jadi kadang-kadang dia menyanyi lah dengan Bob. Bob ni baik dengan dia menyanyi dengan Bob. Kadang-kadang dia tak larat 3 lagu, 4 lagu. Bob bagilah gaji dia RM10, RM15. Melebihi lah daripada apa kita panggil ni? Porter. Jadi sama ada. Tapi tak selalu Bob basking juga sebab Bob di Sogo. Bob ni dia strong point dia petang di Sogo. Malam baru dia backup untuk cari lagi. Pasal Bob ni dia salary dia mesti RM200 sehari. Jadi kalau dia dapat di Sogo dalam 100-120, malam dia akan bilas menyanyi lagi di depan CIMB Bukit Bintang untuk dapatkan lagi RM80. Dia Selamat akan join dia. Untuk Selamat RM10-15 dah besar gaji hari dia. Tapi Selamat tak boleh selalu perform. Kadang-kadang Bob dah tengok, malam ni tak ramai di Bukit Bintang, Bob kata lebih baik dia menyanyi tempat lain. Bob berkereta. Jadi kadang-kadang Selamat ada kawan, kadang-kadang tak ada kawan. Maka dia menyanyi dengan Amal. Amal bawa balik, dia tinggal rumah Amal. Tu dia naik basikal yang pertama. Bila PKP, tuan-tuan, dia mati kutu sebab dia tak boleh pergi mana. Dan dia sangat takut ditangkap polis. Sebab dia dah tahu PKP kan. Jadi dia selalulah datang dekat saya, dekat studio garasi lama tu. Bila dia datang, saya tak boleh nak bagi dia tidur, tuan-tuan. Sebab kita kunci, pintu tu kunci penuh. Tak ada pintu nombor 2. Mati dia. Kalau tak kunci, pintu tu orang angkat, orang curi barang. Tengok garasi studio yang first. Jadi dia tumpang. Jadi petangnya, pukul 4 dia datang, kerja dia jadi runner beli air. Dan dia sangat berharap keep the change. Tapi partner saya waktu tu bagus. Bagi dia RM20 untuk barang yang RM8 je. Supaya Selamat ni dia taklah rasa dia mengemis kan. Dia rasa dia tolong pergi beli air. Bila habis, nak hantar baki tu, partner saya akan kata kat dia, simpan je lah bang. Simpan je lah, esok buat abang beli air. Berarti dia fikir dia ada satu kerja. Bergaji yang bagus lah. Maksudnya dia ada RM12 sehari waktu PKP dia datang garasi. Nak jadi cerita tuan-tuan, lepas live dia pergi kayu basikal. Saya tak tahu cerita ni hinggalah selepas sebulan dia jadi helper lah. Saya panggil tukang beli air ni sebab dia nak helper packing-packing barang, dia tak tahu. Jadi helper teh, pergi beli teh petang-petang kita nak start live tu. Kita nak minum teh. Masa dia datang tu dah lepas Ramadan. Dia tolong belikan teh je. Jadi nak jadikan cerita tuan-tuan, rupanya setiap malam bila saya habis live pukul 1, kita bersurai. Dia pun bersurai, dia pergi minum kat mana, dia patah balik, dia akan tidur dekat sofa tu. Jadi tiap-tiap hari bila kita datang pukul 2 petang, 3 petang nak standby kita punya studio, nampak dia tidur kat sofa. Dia akan guna perkataan apa? Baru sampai je, aku terlelap sekejap. Dia tak akan beritahu kata dia tidur daripada 4 pagi, 5 pagi tu. Rupanya sofa tu tempat tidur dia. Dia kata aku baru sampai je. Hinggalah satu mat sebelah tu ada Yuska. Hinggalah orang Yuska tu rasa curiga. Dia cakap dengan saya, dia selalu nampak orang ni tidur kat sini, kenal lah, saya kata kawan lah. Saya kata selalu macam mana? Dia kata dia tengok dekat kamera CCTV dia. Orang ni akan sampai 2 pagi, 3 pagi, dia kata 2 pagi, 3 pagi. Saya kata okey lah dia ni macam, saya pun cakap lah kata kenal dia, cuma saya dalam kepala saya termenung sebab Selamat dia tak kali pukul 2 petang, 3 petang. Dia kata dia baru sampai. Maka kalau kita nak cakap tentang motivasi ni, saya selalu anggap kata macam mana kita disiplinkan diri dia. Selamat memang sangat disiplin dari segi motivate diri dia. Dia sangat disiplin. Seperti saya katakan, nak letak kayu ukur tentang burnout. Kalau kita letakkan dalam kayu ukur macam mana kita disiplin dan motivasikan diri saya. Selamat dia, motivasi dia adalah pride. Dia tak nak orang panggil dia pengemis. Walaupun dia kutip tin, dia masih ingat diri dia, masih anggap diri penyanyi. Sebab dia menyanyi dengan Bob. Dia menyanyi dengan Amal. Walaupun sumber pendapatan dia tak menentu kat situ. Tapi dia masih kutip tin. Sebab tin ni dia tahu dah RM4 mesti dapat. RM4 mesti dapat. Nampak duit tu hari-hari masuk. Rezeki tergolek ni kalau Amal datang, sebab Amal pro. Rakaman, Amal dah ada band waktu tu. Amal dah main dengan OAG. Jadi free hours Amal, barulah dia pergi Bukit Bintang. Kalau Amal tak free hours, Selamat turun tang-kanting. Sampailah lepas tu, satu Arab nampak dia ni rajin. Kenapa Arab tu ambil kerja? Sebab dia kutip tin dan plastik tanpa miss waktu bekerja depan kedai Arab tu. Itu yang Arab tu ambil jadi penari Teletubbies yang saya rasa sedih tu. Baju tu lagi berat pada berat Selamat.
Tapi sampai sekarang, macam saya kata tadi, dia WhatsApp beritahu kan, saya kata dekat Noah, nak cakap macam mana kat Selamat ni, dia nak tumpang orang kan payah, pasal basikal dia besar. Tahun lepas, dia bernasib baik, kerana ada satu hamba Allah lalu, kenal dia, hamba Allah tu bawa 4-wheel drive. Jadi hamba Allah tu nak balik ke Shah Alam, jumpa dia, saya rasa dekat Muar ke dekat mana hamba Allah tu jumpa. Muar. Hamba Allah ni jumpa Selamat dekat Muar. Jadi dia nak ambil hati Selamat. Hamba Allah ni pun pandai. Orang-orang yang ada disiplin yang tinggi. Dia kata, bang, saya nak belanja abang makan ikan siakap. Jom ikut saya. Jadi Selamat pun naik kereta dia, makan ikan siakap. Dah mesra apa semua ini. Hamba Allah ni kata, hamba Allah ni tak balik Shah Alam tau. Dia ada perjalanan lain. Hamba Allah ni berkesian. Dia kata, Selamat bang, saya nak balik Shah Alam. Saya boleh tumpang abang sampai dekat Shah Alam. Oh, Selamat tu bagus je. Aku pun tak larat nak kayuh ni. Dia mula condemn lah. Basikal yang saya beli tu berat lah. Si Zainal belikan aku basikal murah lah. Yalah, dia pun meniaga susah. Duit lah. Salah basikal saya lah. Common lah. Saya adalah orang selalu menjadi salah. Jadi orang tu dah bawa. Separuh jalan orang tu cakap dia, tak apalah saya hantar terus lah. Daripada rumah saya Shah Alam pergi ke Gombak bukan jauh. Maka saya bagi tahu kata, bagi orang yang burn out ni. Macam tadi kan Selamat balik saya kata dekat Nur, harap orang tumpang kan. Masa dia voicemail, saya tak ada timbul isu tu. Isu dia adalah dia nak report kat saya tempat ke tempat dia datang. Sebab dah ada perjanjian, saya tak boleh call dia waktu sebab dia nak sembunyi phone dia tak nak ada gangguan. Jadi saya kata dekat dia, mana tempat kau sampai kau voicemail. Nanti aku voicemail kau pula. Mana tempat kau berhenti kau buka. Supaya terjamin. Sebab dia tak pandai hantar selfie apa semua tuan-tuan. Kadang-kadang kita mat, kau hantar je kat mana kau ada, dia hantarnya bangunan restoran. Mana kita nak tahu restoran tu dekat daerah mana. Sebab dia mana pandai ambil papan tanda Segamat, muah kan. Dia hantar gambar restoran orang tengah makan, aku ada kat sini. Mati saya nak camkan dekat mana aku ada. Tu saya kata, mat, tanya orang tempat lagi sampai tanya orang nama apa, bagi tahu. Maka saya nak tanya pada orang yang burn out adalah bagaimana kita membina motivasi. Saya memang burn out sekarang. Maksudnya keletihan bulan Ramadan disambung pula dengan fokus saya untuk menjejak beberapa penemuan baru Ramadan di hari raya di kalangan warga miskin ni. Hari raya pertama pula anak saya kena bedah. Anak sulung saya tu dibedah emergency kerana cyst kelang kabut, jadi dia petang raya apa semua. Tapi sebab kita ada disiplin, kita boleh manage lah. Nak masuk live ni, masalah anak letak tepi dulu. Kemudian masalah tu kena menonton. Lepas tu nanti tadi sebelum live dah bincang dengan isteri saya. Sekarang ni Biras saya ada sana, berarti saya tak dapat melawat sebab saya akan live. Berarti keutamaan akan datang tu. Jadi isteri saya mewakili saya pergi jumpa Biras saya yang sedang menziarahi anak saya di rumah yang baru saja discharge semalam. Berarti ada masalah, ada saudara kena susun kotaknya di tempat yang betul. Saya punya kotak burn out ni adalah saya kena ada isteri saya. Sebab satu-satu orang yang faham saya punya graph up and down. Sebab dah 30 tahun kahwin. Tahun ni 30 tahun kahwin. Hanya isteri saya. Jadi saya boleh graph-type diri saya boleh graphkan diri saya depan isteri saya. Jadi malam saya nak bual apa saja, saya nak bercakap apa saja, isteri saya akan mendengar. Sebab saya pula satu orang yang tak akan pergi bercakap di tempat yang masalah tak selesai. Kita ada masalah dengan tiang telefon, jangan bercakap dengan tiang lampu. Kita ada masalah dengan tiang lampu, jangan pergi cakap dengan tiang penanda jalan. Kita kena cakap di petak yang betul. Selalunya burn out yang saya sampailah, kemudian saya pergi kepada management. Kumpulan management ni dia selalu menyebut burn out kerana masalah. Yang saya fikir pula kata, jawatan pengurus ni memanglah. Urus apa? Urus masalah. Berarti tak ada masalah besar, tak ada masalah kecil yang kita boleh jadi reason sebagai ini adalah sebab kita burn out. Jadi kepada orang yang tanya soalan burn out ni, saya kata motivate lah. Satu yang saya suka tentang Selamat, dia menjadi aspirasi saya adalah tentang, dia kupaian IQ tak lepas 70 tuan-tuan. Very low. 82 tu dah minimum. Selamat not more than 70. Sebab tu dia tak boleh ingat susunan word. Dia hanya boleh cenderung kepada perkara yang tak boleh press dia untuk belajar. Because dia punya learning process very slow. Tapi dia sangat obses kepada perkara yang dia minat. So dia hidup di atas obses dia. Sebab tu motivate dia sangat tinggi. Jadi barulah saya faham. Kalau kita nak ada satu motivasi yang tinggi, kita mesti obses. Jadi Selamat ni dia obses dengan basikal. Dia tak ada stamina tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan. Dia tak boleh angkat sampah berat sebab kekuatan tangan dia sangat lemah. Sebab tu bila dia naik basikal, kan dia nak handle tu sangat susah. Sebab kekuatan tangan dia ni lemah. Tangan dia ni lemah. Dia tak boleh angkat beras 5 kilo, dia tak boleh angkat. Saudara nak tengok dia kayuh tu. Selamat Asrin adalah orang yang tak boleh angkat beras 5 kg. Walaupun dia kayuh 300 km.
Tapi dia punya motivation, dan lepas tu dia tak seksa diri dia dengan motivate. Sebab tu dia tak kerja, aku nak kena sampai mana. Dia enjoying time ni. Tu saya kata dekat Noah kan. Kalau kita masalah, bila kita kayuh, kita ada motivation. Ini masalah antara motivation dan passion. Ini motivation ni, kita nak berniaga ni, kita nak kerja duit banyak ni. Motif. Tapi kita tak ada passion. Passion tu kesabaran untuk mencapai matlamat tu kita tak ada. Kita ada matlamat je. Prosesnya kita tak mahu. Ada yang kita will be burn out. Saya tengok gambar yang dia baru hantar ni. Bukan baru hantar, orang share dekat komen. Latest orang jumpa dia dekat air hitam. Dah hitam melegam lah. Berarti saya kata dekat Noah, kalau tengok gambar brother ni share pukul 6.20 petang tadi, dia dah hitam lah Noah. Berarti Noah kata mungkin dia kayuh 50 km, dia mula berkayuh sebelum tengah hari tadi. Jadi dia dapat cuaca panas di sepanjang kampung dia sampai tempat tu dah hitam. Tu saya share tentang burnout adalah soal disiplin. Kalau kita motivate diri kita, tapi kita tak ada passion. Selalunya orang yang ada, yang saya panjangkan sikit saya bagi tahu dekat you, saya bagi tahu kata semua orang, banyak orang dia mempunyai matlamat, tapi dia tak ada passion. Berarti matlamat seronok kan, bekerja, naik pangkat, bekerja, berniaga, dapat duit, lakukan sedia, be motivate. But they don't have passion. Berarti anda melakukan satu pekerjaan tu, sebenarnya jiwa anda bukan dalam pekerjaan tu. Dia lagi mudah rasa burnout. Dia lagi mudah rasa burnout. Sebab tu macam saya katakan, kehidupan yang sangat mudah, minum kopi. Saya tak akan pergi minum kopi di kedai kopi. Sebab motivation saya akan terjejas apabila orang bercakap benda yang remeh-temeh. Sebab saya dah, bukanlah saya letakkan standard IQ saya tinggi. Saya gosip dan benda-benda yang doesn't make sense. Buat apa kita nak bincang satu benda yang tak membantu kita pun. Menjadikan last kali saya tinggalkan kedai kopi kerana saya rasa kata masa tu umur saya dalam 35, saya start distance daripada kedai kopi dan saya sangat-sangat mengelak orang panggil saya kat kedai kopi. Jadi saya nak bagi tahu kata motivation dengan passion ni dia kena jalan dengan selaras. Problem kita sekarang ni, banyak orang memasuki bidang kerjaya dan bidang mereka pilih adalah kerana financial driven. Kita pergi ke satu benda yang kita nak buat. Aim kita adalah keberuntungan yang kita dapat. Tapi kita tak ada passion, kita tak love pada benda tu. Berarti proses tu akan menyeksa kita. Proses tu akan menyeksa kita. Jadi banyak orang yang saya lihat burn out dan saya selalu saya kelakarkan lah. Bila saya pergi ke management level tahun 2003-2004, saya mula masuk ke dalam meeting yang saya tak ada boleh terima, saya tak buy in lah. Saya akan cakap direct lah kalau orang-orang yang bagi alasan, rakan-rakan pengurusan yang bagi alasan yang tak make sense. Seperti dia kata long hours semua, saya tak buy in idea tu. Sebab saya rasa working long hours, working apa semua datang adalah kerana mereka tidak mempunyai passion. Dia ada motivation tapi tak ada passion. Sebab tu saya kata pastikan walaupun fulus adalah benda yang anda cari dalam setiap benda kerjaya yang anda buat, tetapi antara anda dan fulus ada tulus. Passion saudara tu, mesti saudara melakukannya saudara gembira. Kan pemandu ambulan dia bawa kan, dia bukan kira trip, dia kira nyawa orang yang dia bawa. Kegembiraan dia apabila doktor bagi tahu nasib baik you bawa cekap mangsa sampai 3 minit awal. Jadi kita ada proses untuk CPR dia. Berarti pemandu ambulan tu merasakan pekerjaan dia selain daripada gaji dia tu. Berapa tinggilah pemandu ambulan boleh naik pangkat tuan-tuan. Habis tinggi kemudian dia menjadi penyelia kepada pemandu ambulan. Tapi mereka bekerja selama habis mereka bekerja. Kerana dia tahu pekerjaan tu ada rasa tulus. Iaitu kerana dia menguruskan nyawa. Saya pernah jumpa je dengan orang-orang yang buat NGO jenazah ni kan. Saya kagum. Kerana mereka melakukan pekerjaan yang dia ada passion. Walaupun suka rela. Dia ada satu kali tu, dia urus satu jenazah. Dan dah patutnya malam tu satu jenazah je. Tengah-tengah urus, pihak polis bagi tahu. Tadi lapangan terbang telefon seorang jemaah umrah yang balik daripada umrah meninggal. Jadi pihak polis call balai polis tu kerana balai polis tu ada NGO yang link ke balai polis Ibu Pejabat Polis Dang Wangi ni. Jadi saya tengok terus dia call je. Bawa kita dah ready ni, kita baru habis satu. Berarti on the spot datang dia uruskan jenazah yang kedua. 3 pagi ni, dia bawa 4 pagi kebumikan kedua-dua. Itu saya bagi tahu kata living with mission dengan living with passion ni dua perkara yang penting. Kerana dalam hidup kita yang dalam zaman sekarang ni tuan-tuan, tak ada pekerjaan yang kita boleh warisi daripada zaman yang kita tonton dalam drama Melayu, filem Melayu. Orang Melayu letih swimming pool, bincang dekat meja kopi tentang projek 200 juta. Lepas tu kehidupan seorang tokoh korporat yang paling penting adalah uruskan isteri dan juga
anak isteri baru dan anak isteri isteri baru dengan anak dulu yang bergaduh berebut harta. Tak ada dah. Siapa saja yang merasakan bahawa kehidupan akan kembali sama macam 2019. Siang tadi saya dah cakap kerana saya menonton 1 jam BBC punya Economy Hard Talk. Pandangan daripada ekonomis, pandangan daripada consumer behaviour yang mengatakan tahun 2019 tak akan kembali. Ancaman yang paling besar kepada manusia sekarang adalah ramai orang beranggapan apabila COVID berakhir, kita akan menyambung kembali tahun 2019 yang terputus kerana gangguan COVID 2020 bawa 2022. Jadi kata ekonomis dan juga consumer behaviour, kedua-dua mereka adalah rakyat British. Dia kata dia tak akan balik dah. Kita akan hidup dengan 2022 bawa 2023 menuju 2024 tanpa perlu melihat apakah akan balik 2019. Kehidupan akan menjadi sukar. Harga barang yang telah naik tidak akan turun kembali kerana krisis perang yang panjang dan diburuk. Kalau krisis perang ni selesai, Rusia dengan Ukraine sign besok pun perjanjian dan tamat perang. 33% gandum dunia takkan dapat dihasilkan dengan sepantas kilat. 20% bekalan baja yang terputus dalam stok dunia takkan dapat dihasilkan dengan cepat. Minyak bijan tak akan kembali ke Eropah. Minyak bunga matahari tak akan kembali ke Eropah. Kerana dia memerlukan 5 ke 10 tahun untuk memulihkan seka yang dimusnahkan oleh perang yang setahun. Dan dia kata lagi, diburukkan lagi pula dengan cuaca yang akan datang ni. Jadi kata dia, living dengan melihat kata masalah yang kita alami menjadikan 2024 akan makin teruk. Berarti kena ada faham, katakanlah saudara bekerja, kita kena faham bahawa kehidupan pekerjaan kita akan menjadi lebih berat. Syarikat akan menerima beban kerja yang lebih berat dan kita kalau bekerja dengan syarikat atau saya ni lah yang bekerja sendiri akan melihat lebih berat. Saya pun dah mula fikir bahawa kemungkinan besar saya akan live pukul 4 petang. Cuma saya nak adjust sama ada long hours malam ataupun kita long hours siang. Kita sedang lihat strategi jualan dia. Kalau kita rasa long hours siang kita tambah sejam boleh menghasilkan RM1,000 lebih pada jualan petang, kita akan push long hours pada waktu petang. Tapi kita akan kekalkan 3 jam pada waktu malam untuk memastikan juga kita dapat capaian. Kalau itu kita nak increase. Kalau kita nak sustain. Dan sekarang saya mula dalam plan kita mungkin kena sustain. Tapi bekerja lebih untuk mengekalkan hasil. Hasil tak akan meningkat. Kerana daya beli kemungkinan akan merosot. Tapi dengan bekerja lebih. Jadi apa kerja lebih yang sedang saya fikir, saya kena fikir macam mana nak kerja lebih. Jadi saya beritahu pada saudara kata, kita akan terus burn. Bagi mereka yang belum burn pula, macam saya beritahu kata, hari-hari yang kita lalui, siapa yang berusia 30-an sekarang, atau mereka yang 40-an, pernah melihat hari-hari gemilang selepas Malaysia pulih daripada ekonomi, terutama pertumbuhan kita yang bagus. Sebelum kita mengalami keperlahanan ekonomi 2013. Keperanan ekonomi 2013, masa kita naik 2013 pun, apa yang kita nikmati sebelum 2013 tak akan datang kan. Pasal kita dah recess perlahan-lahan pada waktu kita mengalami stagflasi. Jadi saya beritahu, saya kata pada orang burn out adalah, kalau saudara masih muda, saudara kena fikir tentang saya sebut. Fokus semula apakah apa yang saudara menjadi mission saudara setara dengan passion saudara. Yang takut nanti saudara increase mission. Nak mencapai skala perniagaan yang lebih besar. Tapi saudara tak tahu kata apa yang kita invest untuk mission. Kita invest passion, bukan saja skill. Selalu orang dia ingat skill, long hours. Tak, kita invest passion. Macam saya ni dah ada passion. Saya ada Noah pula, dia ada passion. Jadi saya tak ada masalah. Cuma saya nak kena groom passion di Bash Ilham dengan Bash Syair je. Untuk faham bahawa passion akan perlu sebab ni sekarang ni kalau kita invest duit, money means nothing. Macam sekarang ni kalau saya nak keluarkan lagi duit dan tambah lagi dalam perniagaan ni, kita bukan ada problem tentang modal pusingan. Kita ada problem ada membina engagement yang ada daya beli. Berarti ini bukan masa yang betul untuk pumping another capital, bukan masa yang betul untuk menambahkan modal dalam satu perniagaan, tetapi adalah meluaskan lagi engagement untuk membina pembeli. Sebab kita dah kehilangan, kita dijangka akan kehilangan 20% ke 30% radius pembeli sedia ada. Kerana radius pembeli sedia ada akan mula menarik diri kerana mereka telah membeli. Berarti mereka akan kekal sebagai kita punya rakan untuk mendengar tutorial. Maka untuk membuka radius baru, kita sedang fikir macam mana kita nak buka radius baru. Buka radius baru inilah mendapat jangkauan baru dan bagi membolehkan kita mendapat pasaran baru. Dan jangkauan baru ni kalau kita dapat, kita rasa konten kita mereka buy in atau tidak. Untuk membina traffic. Yang menjadikan saya sedang melihat potensi sama ada back live combination dengan YouTube. Because di YouTube pun setiap kali kita posting benda, orang dah komen, kita posting edit,
Orang kata dulu kita start live bersama. Masa saya live di jalanan tu kan, Sony admin live kan serentak FB dan juga YouTube. Itu yang saya jawab kepada tuan-tuan tentang mission dan passion. Masalah yang paling besar dialami oleh kita adalah ramai orang masuk ke kerjaya adalah kerana mission. Itu money, itu menjadikan dia bekerja, dia bergelar pekerja. Tapi di tahun-tahun mereka membina kerjaya mereka tidak membina passion. Manusia boleh bekerja lah, berapa berat badan untuk ditanggung. Tapi berapa kesabaran dan berapa menikmati pekerjaan, itu adalah satu benda yang sangat sukar. Sangat sukar. Saya live petang tuan-tuan. Untuk jualan RM200 tak berbaloi. Kalau saya ukur pada mission, tak payah live petang sekarang, daya beli menjadi sangat rendah. Tapi sebab kita dah ada passion, kita dah bentuk disiplin. Komitmen kita adalah 70% untuk orang tahu ZRA Stream adalah auditorial driven. Sebab kita dah tahu dah daripada pengalaman saya yang begitu lama, kita hanya boleh convert 3% ke 4% je daripada jumlah mereka yang menonton kepada pembeli. Di mana jangkauan beli itu sangat lemah. Seorang kawan beritahu dekat saya untuk masukkan button berbayar. Kerana live di YouTube lebih relevan. Kerana live di YouTube sekarang dah boleh buat button untuk saudara donate RM10, RM10, RM10 setiap kali saudara tengok. Saya tak nak, because saya fikir kata this is a contribution. Dia meletakkan kekeliruan antara tuan-tuan nak membeli, mendengar services, ataupun tuan-tuan nak kena donate pula. Seolah-olah saya menjadikan auditorium berbayar. Jadi saya selalu bagi tahu je lah, kata berhati-hati dengan keletihan. Macam saya beritahu, kata saya burn out sekarang. Sebab sepatutnya letih puasa tu saya habiskan enjoying. Tapi saya pun tak tahu apa benda yang enjoykan saya. Saya pun balik tengok mesin pancing, saya letak kerusi bulat je tu depan mesin pancing. Selalu tarikan mesin pancing ni seronok lah bila kita terbayangkan kalau saya main Stella ni, apa tarikan dia. Kalau saya main Vanquish, apa tarikan dia. Sebab setiap mesin ada keistimewaan dia, kalau saya pernah merasa. Dan kalau saya turun kolam ni main patin Mekong, apa rasa nikmat dia layan dengan mesin 4000 speed ni. Kalau saya main mesin 5000 speed ni, saya turun dekat kolam ni, apa rasa dia. Tapi bila saya duduk atas kerusi tu, mesin pancing tu dah tak macam dulu dah. Dia jadi macam panas, nanti give up, nanti mancing sehari letih, 2 hari letih, 3 hari. So dah tak motivate. Jadi saya tak dapat passion yang baru. Tapi kekal lah bahawa isi saya ni dia ada sebelah je. Saya dah rasa separuh daripada masalah saya selesai. Isi saya ni bila saya berbual dengan dia, dan kadang-kadang nak cerita, tuan-tuan pun tuan-tuan rasa pelik tapi melahirkan rasa cinta kepada isi kita. Dia punya feel menjadi sangat luar biasa. So saya remind dan bagi tahu isi saya, kata saya dalam keadaan sangat letih. Jadi dia kena tinggal di studio untuk membolehkan saya sentiasa bersama dengan dia. Supaya saya kata bila saya datang rasa burn out selepas live saya bual dengan dia, saya akan refresh. Jadi disiplin lah. Jadi mungkin seminggu 2 minggu ni isi akan berada di studio setiap hari. Sebab sebelum ni isi saya di rumah, dia kena uruskan kucing kita, dia kena uruskan apa, saya tak apa. Nanti kita bayar je kepada orang untuk datang bersihkan. Saya tahu saya jawab atau tidak, tapi banyak orang boleh jawab secara akademik, tapi tak semua orang boleh jawab secara spirit. Sebab ramai orang sekarang ni akan mengukur kegembiraan bekerja adalah dengan hasil pendapatan. Yang mana saya bagi tahu pula, sampai satu masa kita akan sampai satu level yang stuck. Hasil pendapatan tak boleh lagi memberikan kita aspirasi. Tuan-tuan tahu kenapa tuan-tuan baca story selamat? Dan kenapa saya pump story selamat dalam posting? Kerana dia bermakna untuk tuan-tuan. Masa tuan-tuan baca tu, tuan-tuan tak tahu tuan-tuan sedang menikmati motivasi. Kan? Tuan-tuan rasa seorang yang, yalah, tuan-tuan mungkin anggap dia OKU. Saya tak apa marah dia, tuan-tuan. Saya nak bawa buat kad OKU mat dapat 500, maki dia. Walaupun 500 tu dia tahu banyak, maki dia. Sebab dia walaupun macam tu, tuan-tuan, dia tak nak pegang kad OKU. Selamat ni, dia tak nak pegang kad OKU. Walaupun kita umpan dia, mat duit 50 tu macam ni, selalu macam ni pun dia dah terbeliak mata dah. Dia tak nak. Sebab dia datang Kuala Lumpur more than 16 tahun dia bekerja. Dia menyanyi apa pun, dia kata itu adalah motivasi diri dia. Pride dia, I'm artist. Aku bukan orang cacat, aku artis. Itu yang saya kata, nikmati pekerjaan yang anda lalui. Sebab burn out ni, dia lebih, saya 30 tahun kerja. Saya selalu alami burn out. Tapi saya tak mau menyalahkan burn out. Dan saya tak mau jadikan burn out sebagai
alasan untuk off daripada main track kita, fokus tentang bekerja. Jadi kita nak keep in track ni, saya anggap pada waktu saya berlari dalam keadaan burn out, saya berada dalam keadaan blind. Saudara tengok kan, ada larian sekarang ni, di jari tangan ni sebelah tu adalah orang celik. Di mana orang celik lari memandu orang yang buta untuk sampai ke garis penamat. Berarti kedua-dua pemandunya juga harus ada stamina yang sama. Jadi lama bila saya tengok acara tu diperkenalkan, acara larian maraton untuk orang buta diperkenalkan dengan partner kepada maraton OKU buta ni adalah orang sihat. Maka saya bagi tahu kata, oh okey, ini cara penyelesaian ni. Jadi saya rasa atmosfer saya berada dalam keadaan lebih baik bila bersama isteri. Maka waktu burn out ni, saya rasa saya burn out gila ni sekarang, period ni. Tapi saya rasa lebih lega. Saya cakap sekarang ni, dulu saya boleh pergi lebih kurang 20 ke 25 patah dalam satu nafas. Sekarang 17, 16 patah saya dah terpaksa tarik nafas. Tapi oleh kerana kita dah motivate bahawa keletihan adalah normal. Burn out bukan bererti pull back ataupun take off. Bukan bererti kena break sebentar. Kejap nanti tuan-tuan, saya tengok kawan-kawan saya main golf kan. Last kali golf dah tak jadi enjoy dah. Golf dah jadi habit. Saya tengok kawan-kawan saya mancing. Mancing dah tak jadi enjoy, mancing dah jadi habit. Lepas tu saya tengok kawan-kawan saya yang ada night life. Night life dah tak jadi enjoy, dah jadi habit. Berarti hati-hati juga kalau kita nak susun burn out kita dengan satu aktiviti baru. Kalau kita susun aktiviti baru tu, kita tak boleh kontrol. Tarikan baru tu akan menyebabkan last kali bukan kita burn out, kita out terus. Tu yang bahaya kan. Dulu-dulu orang, saya cerita, saya tak sebut tempat orang letih bekerja kan. Dia pergi layan mesin kuda. Dia pergi layan poker, dia layan pakau, dia bossing kat rumah, dia pergi layan judi online. Kononnya kita sedang release tension, no. Kita akan banner pula satu benda baru yang habit baru tu teruk dan dia akan lagi teruk kita punya burn out. So keep motivate, keep focus. Lepas tu bercakap pada diri anda. Bercakap pada diri anda sangat penting. Amalkanlah jaga pagi tu. Kalau tuan-tuan dia beberapa orang bercakap, bukan berapa lah, saya setuju dengan pandangan beberapa orang ulama mengatakan bahawa bercakap kepada Allah, bercakap kepada Tuhan dalam doa, di mana kita sebab tu dipanggil bangun berdoa malam, sebab tak ada orang tengok kepelikan kita tu. Sebab tu di bahagian kita itikaf di masjid. Kalau saudara rasa to talk to yourself, sebab tu saudara berdoa tu, kalau saudara nak ambil jalan mudah, sebab saya berdoa tak panjang. Sebab saya dah ada talk to yourself sebelum tidur dan talk to yourself lepas buka mata. Iaitu bercakap pada diri kita, satu ada don't play victim. Jangan anggap diri kita mangsa. Tak ada ruang untuk kita bersimpati pada diri kita sendiri. Kita kena regimented. Pada diri sendiri tuan-tuan kena regimented. So, tak boleh kata, oh Zainal kau kerja macam ni. Tak ada. Kena firm. Zainal, okay, hari ni apa isu dia, hari ni kena buat apa, gini. Zainal, 3 hari ni boleh tak buat posting, tengok traffic moving. Community, kan saya tekan community, saya tengok traffic. Traffic boleh move tak dengan 200 traffic dengan 3 posting. Hari-hari saya posting story dan saya akan tengok jumlah share. Dan saya akan tengok traffic move atau tidak. Jadi waktu cuti raya tu saya disiplin. Saya lega bila saya buat posting 3 hari je, saya dapat traffic 217. Saya kira manual hari 217 traffic. Saya kata traffic rupanya traffic yang datang daripada posting masih ada. Walaupun kita tak tahu sama ada mereka akan pergi kepada stream atau tidak. Okey, panjang saya jawab tu. Saya harap saya boleh bagi gambaran kepada semua yang berada dalam dunia pekerjaan. Dan kita pun sedang motivate sama ada kita akan tambah long hours untuk sustain. Kerana kita tak fikir hingga hujung tahun ni kita boleh menambahkan pendapatan kita. Apa yang kita fikir adalah untuk kekalkan pendapatan. Dan untuk kekalkan pendapatan, kita tak boleh fikir kata kita kena kekalkan cara bekerja sekarang. Kita akan kena ubah beberapa cara bekerja untuk membolehkan proses baru. Jadi kita bercakaplah tentang analisis produk. Sebab saya tak nak terlampau berfikir macam businessman. Nanti kalau saya dah start fikir macam businessman, saya running a big business. Berarti saya akan kehilangan tumpuan kepada auditorial. Jadi kita nak kekalkan perniagaan yang sustainable. Orang tua berniaga, tuan-tuan. Dia bukanlah tentang nak beli kenderaan besar, nak main golf, nak fly. Saya dah lepas zaman tu. Umur 56 ni orang kata bila kita lepas 50s, kalau kita masih lagi terbawa beban untuk membukti pada orang kemampuan kita, berarti kita akan hidup dalam keadaan yang sangat dajal. Bukan dajal akhir zaman, keadaan yang sangat dajal. Itu orang yang paling dajal kat atas dirinya sendiri adalah pada usia 50-an, dia masih lagi memaksa dirinya untuk membuktikan kepada orang. Sebab hidupnya adalah satu pembuktian. 20-an kita nak bukti pada diri sendiri. Bila berjaya bukti pada diri sendiri, 30-an kita nak bukti kepada orang lain.
30-an. 40-an kita nak buktikan kita bukan saja berada setara dengan orang lain, kita nak ada depan daripada orang lain. Kalau benda tu kita bawa 50-an, 60-an, berarti sampai bila-bila pun saudara tak akan enjoy pekerjaan saudara kerana saudara menyertai hidup hanya untuk membuktikan saudara lebih hebat daripada orang lain. Okey? Siapa yang tanya, terima kasih. Panjang lebar saya jawab. Sebab saya pun lama juga nak bercakap pasal apabila orang selalu mengeluh tentang pekerjaan mereka. Saya tak pernah berkeluh tentang. Saya rasa kata beribu-ribu orang hidup yang saya temui. Mereka tak sempat mempunyai harapan dalam pekerjaan mereka. Saya kata bila kita dah bekerja, berarti kita dah diberi satu ruang untuk mengisi apa satu yang tak dapat orang lain isi, iaitu harapan dalam bekerja. Bila ada harapan, kita hanya membina je. Mission, vision, passion. Mesti jelas. Tapi passion ni selalu lemah lah kerana saya fikir kerana pendidikan orang Melayu sendiri. Kerana mak ayah, masyarakat, society tak banyak bercakap tentang profession dan juga passion. Semua orang bercakap tentang profession, salary, quality of life, status dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi banyak orang yang apabila dia nak bekerja berdikari, dia akan gagal. Sebab bila berdikari, kita perlu kekuatan luar biasa. Akhirnya mereka menyertai sektor makan gaji. Kerana mereka rasa tak perlu banyak mendedahkan diri kepada vision dan juga passion. Mereka hanya mendedahkan diri pada profession saja. Masuk dan bekerja, bulan-bulan dapat gaji. Menjadikan ramai orang kita tak dapat keluar daripada lingkaran. Menjadikan apart daripada proses mereka bekerja. Mereka juga menggunakan bakat ataupun keupayaan kreatif atau kebijaksanaan mereka untuk membangunkan benda yang bukan semata-mata profession dan vision. Bukan vision tapi adalah passion. Ada soalan lain?